Assalamualaikum. Hari ini kita masuk pada surah Yusuf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني أريت أحد عشر كوكبا إني أريت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu memahami. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Al-Qamar, bulan, Qamarus Samai. Kalimah ini diungkapkan ketika bulan itu mula terlihat, dan hal itu terjadi setelah hari ketiga. Dikatakan disebut bahawa itu bulan kerana mengalahkan cahaya bintang-bintang dan mengalahkan bintang-bintang itu bersinar. Firman Allah, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Yusuf adalah anak Yakub AS yang paling dijejainya. Pada saat usia Yusuf 12 tahun, dia bermimpi melihat 11 bintang seolah-olah sujud kepadanya. Begitu juga dengan matahari dan bulan. Mimpinya itu diceritakan kepada ayahnya. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Surah Yusuf 12:5. Lalu diterangkanlah mimpinya itu sambil berkata, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebahagian daripada tafsir takbir mimpi. Ketika isteri Yakub mendengar apa yang diceritakan oleh Yusuf kepada ayah, maka Yakub pun mengatakan kepada isterinya, rahsiakanlah apa yang dikatakan Yusuf. Janganlah engkau ceritakan kepada anak-anakmu. Isterinya menjawab, baiklah. Namun ketika anak-anak Yakub itu pulang daripada mengembala, isteri Yakub menceritakan mimpi Yusuf itu kepada mereka. Semakin bertambahlah kedengkian dan kebencian mereka kepada Yusuf. Mereka berkata, kami tidak memahami matahari selain daripada ayah kami, tidak pula bulan selain daripada dirimu, dan tidak pula bintang-bintang selain dari diri kami. Sesungguhnya anak Rahil ini nama ibunda Yusuf hendak menguasai kami dan akan berkata, kami adalah pemimpin kamu. Mereka membuat sebuah perancangan untuk memisahkan antara dia dengan ayahnya. Mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan
yang nyata, bunuhlah Yusuf dan buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Yusuf 12:8 dan 9. Salah seorang di antara mereka yang lebih berwibawa dan memiliki pemikiran Yahuda memberikan cadangan. Dia berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf kerana akan menimbulkan masalah besar. Lemparkanlah ke dasar perigi. Pastilah akan ditemukan oleh kabilah. Diambillah janji daripada mereka bahawa mereka tidak akan membunuhnya. Setelah berlaku kesepakatan di antara mereka, mereka pun menemui Yakub dan berkata kepadanya supaya melepaskan Yusuf untuk dibawa bersama mereka. Ketika Yakub melihat mereka, dia berkata, apa maksudmu? Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami bukan menginginkan kebaikan baginya. Oleh sebab itu, biarkanlah dia bersama kami ke Sarah agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Kami pasti akan menjaganya hingga kembali. Surah Yusuf 11:11. Ibnul Arsi Al-Jazari. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu bermimpi yang disukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal daripada Allah SWT, maka hendaklah dia memuji Allah kerananya dan ceritakanlah. Jika dia bermimpi selain daripadanya yang tidak disukai, itu berasal daripada syaitan, maka hendaklah dia meminta perlindungan daripada keburukannya dan jangan menceritakannya kepada orang lain sehingga tidak membahayakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas memberi keterangan bahawa manusia apabila bermimpi yang baik, maka bersandarlah pada Allah serta memujinya kerana membahagiakannya. Dibolehkan diceritakan mimpi jika ia akan membangkitkan seseorang untuk mengharapkan kebaikan. Mimpi yang buruk merupakan bisikan syaitan dan janganlah diceritakan kepada orang lain kerana akan membangkitkan perasaan gundah, sedangkan berkeyakinan akan mendapatkan malang adalah terlarang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dia bertanyakan kepada Nabi SAW, siapakah manusia paling mulia? Baginda menjawab, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Mereka berkata, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kami tanyakan. Baginda bersabda, manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Allah, putera Nabi Allah, Yakub, cucu daripada seorang Nabi Allah, Ishak, dan cicit daripada seorang kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Baginda bersabda, apakah daripada kalangan bangsa Arab yang kamu tanyakan itu kepadaku? Mereka menjawab, benar. Baginda bersabda, orang yang terbaik di antaramu di masa jahiliyah, terbaik pula di masa Islam jika mereka memahaminya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kisah Yusuf alaihissalam ini, dia menceritakan mimpi yang dialaminya itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya memahami bahawa anaknya itu akan mendapat kedudukan yang tinggi dan derajat yang agung, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah kerana di dalam mimpi tersebut dia mendapatkan kehormatan dengan ketundukan kedua-dua orang tuanya, saudara-saudaranya di hadapannya. Yakub memerintahkan kepada Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut dan menyembunyikannya daripada saudara-saudaranya yang lain agar mereka tidak menjadi iri dan berbuat sesuatu yang buruk terhadapnya. Perintah daripada Yakub ini sesuai dengan makna daripada sebuah asar yang menyebutkan, apabila kamu ingin mewujudkan suatu mimpi, maka bantulah dirimu sendiri dengan menutupinya, tidak menceritakan kepada orang lain,
kerana setiap orang yang memiliki kenikmatan itu pasti akan dicemburui. Sadaqallahul azim.